Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih saudara pengurusi majlis, Tuan Imam, serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Nur Madi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, di mana merupakan kali pertama saya menjejakkan kaki saya berceramah dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ni. Mudah-mudahan apa-apa yang bakal saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi saya diminta bercakap tentang hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. An-Nisa surah keempat pada ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallah. Surah An-Nisa ayat ke-100, yang bermaksud dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah. Ada 4 kelebihan dasar ayat ini. Yang pertamanya, Allah menjanjikan tempat perlindungan yang banyak. Satu. Yang kedua, rezeki yang luas. Kemudian Allah menyambung, sesiapa yang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian ditimpa kematian, maknanya tak ada nak sampai ke tempat yang dituju, mati. Allah bagi 2 jaminan. Pertama, ganjaran pahala di sisi Allah dah dapat, walaupun belum sampai ke tempat yang dituju. Yang kedua, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kelebihan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah ni kalau nak cerita 2 hari 2 malam tak habis. Jadi malam ni saya nak ringkas saja, kan? Kalau sedap, Tuan Imam boleh jemput lagi. Nah, tapi saya macam mana boleh main? Oh, malam ni saya cancel tempat lain. Tengok. Kalau tidak, tak dapat. Walaupun saya tak keluar TV, aku laku weh. Apa ingat aku cerai sangat? Saya nak sebut benda-benda yang mungkin yang besar, yang penting. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya cuba nak fahamkan kepada kita bersama, matlamat hijratul Rasul dulu. Apa matlamat dia, abang? Agak-agak Nabi melarikan diri pada Abu Jahal kan? Dah. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membina, menegakkan sebuah negara Islam yang pertama, supaya meletakkan agama Islam di tempat yang paling atas. Islam memimpin, bukan dipimpin. Mana dalam Quran? Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi
la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Tu ayat sebenar kau. Surah ke-9 nama surah At-Taubah ayat 40. Dalil kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi bukan melarikan diri, Nabi bukan pelarian takut kat Abu Lahab, Abu Jahal. Ini perintah Tuhan. Saya terjemah semualah. Sekiranya kamu tidak memberi pertolongan kepada beliau, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi pertolongan kepadanya. Ketika kedua-dua mereka berada di dalam gua Sur, yang seorang lagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mana kedua-dua mereka di dalam gua Sur, kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Tak mau cerita apa Nabi kata tu, lain panjang kan. Kita nak ringkas. Dengan perkataan tersebut, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun mereka diburu oleh musyrikin. Dan Allah telah memberi pertolongan dengan tentera yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Matlamat hijratul Rasul tang ni. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Ini matlamatnya. Ingat elok. Dan kami jadikan, kata Allah, seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan kalimahku, kalimahku bermaksud agama Islam yang paling tinggi. Jadi kewajipan Nabi ialah untuk meletakkan Islam di tempat yang paling atas, sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Tu matlamat dia tuan-tuan, kena faham tak ni ayatnya. Wallahu azizun hakim, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi matlamatnya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang pertama. Bukan lari pada Abu Lahab, Abu Jahal. Bila dah ada negara, ada pemimpin, ada rakyat, kena ada undang-undang. Undang-undang Islam tidak dibenarkan sama sekali dilaksana di bumi Mekah. Sebab tu dalil yang kedua, surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 85. Tuan-tuan boleh rujuk, saya duk cari kitab tafsir, tak ada terjemahan ke apa tu ni, pimpinan Ar-Rahman, tak ada. Tengok masjid kemah dengan ikon. Tafsir pun tak ada, cerai. Malu kat aku, hampa pergi rumah aku kitab tafsir belum. Kitab tafsir Arab Saudi muka surat 624, surah ke-28 ayat 85, Al-Qasas. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Minta maaf, sakit tekak dah. Demam sebulan. Gaya demam okey, dia mai sakit tekak pula. Sakit ni. Tahun lepas jadilah bulan 6. 21 bulan 6 2021. Ubat tu buat tahun lepas tak habis. Aku telan ubat tu lagi. Sip lah duit. Tapi telan test dulu Tok Imam. Telan-telan pergi terus jam. Tapi tengok dia belum expired lagi, saya makan juga lah. Dah 2-3 kali makan kira-kira. Dalam surah Al-Qasas ayat 85. Saya ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Dengar ayat ni. Ini matlamat yang kedua. Setelah tertegaknya sebuah negara Islam, dia kena ada undang-undang untuk mentadbir kehidupan rakyat. Tanpa undang-undang tak boleh, tuan-tuan. Betul tak, Tuan Imam? Dalam ada undang-undang pun celaru. Betul tak? Hak sepatutnya duduk dalam, mesti duduk di luar. Kan? Ni cerita bukan di Malaysia, Tuan Imam. Di negara yang bernama Timbuktu. Tuan Imam tahu tak Timbuktu tu di mana? Sebuah tempat di negara Mali. Timbuktu. Sebelah Timbuktu tu tikam batu. Aku buat lawak memang tak gelak. Ayah apa ni? Nama apa Alok Madi. Saya asal orang Kedah, tuan-tuan. Dibesar dan mendapat pendidikan di lorong derga, lorong Syekh Tawak, sebelah sekolah apa, Rauzah tu, sebelah Asmah tu. Kan? Ada lorong Keriang, lorong Pau, lorong Datuk Gumbang sebelah kan. Saya di antara anak murid almarhum Cikgu Ibrahim, ayah kepada Ustazah Masyitah. Saya anak murid dia lah. Anak murid yang terbaik sekali saya lah. Siapa kata? Saya juga kata. Kan? Ini yang kedua ayat. Matlamat yang kedua. Sesungguhnya kata Allah, Tuhanmu yang mewajibkan engkau melaksanakan, yakni syariat Islam. Buka hukum hakam yang terkandung dalam Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tanah airmu. Pergi dulu ke Yathrib, kemudian nama Madidah. Aku jamin, janji hang akan balik sebagai orang menang. Dan katakanlah Muhammad, Tuhanku tahu siapa yang membawa petunjuk, siapa pula di dalam kesesatan yang nyata. Jadi itu saja nak cerita. Matlamat pertama abang, ni daripada mana? TV Al-Hijrah. Yang ni TV 3 suku. Matlamat pertama, membina sebuah negara Islam. Matlamat yang kedua, melaksanakan syariat Islam. Nak kuatkan lagi kewajipan melaksanakan syariat Islam, saya nak rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, cetakan Rumi. Saya nak rujuk semua cetakan Rumi pada muka surat 16. Surah kedua ayat 30 Al-Baqarah. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, kami telah menyatakan kepada para malaikat akan kami jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ni kalau buka tafsir pimpinan Ar-Rahman tak ada. Sini tak ada. Tak kampung tak kena kitab tu apa. Kitab 52 kena, kitab 52. Petik Imam pun tahu kitab 52. Hak duk bagi seorang 3 kepin tu. Itu kitab tu nak bawa masuk neraka tu. Buka kitab pimpinan Ar-Rahman, khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Islam. Itu yang Nabi berhijrah. Pertama, menegakkan negara Islam. Ada negara, ada pemimpin, ada rakyat, kena ada undang-undang. Faham? Undang-undang yang paling adil hanya undang-undang Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar? Nabi sebut 1444 tahun dulu. Saya nak sebut nama kitab saya setiap tu kak.
ceramah, habaq nama kitab, muka surat, bab apa, nak bagi tuan-tuan yakin saya mai jauh-jauh bukan nak kencing apa. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, bab ke-350, nama bab haram meminta syafaat supaya tidak dilaksanakan hukuman hudud. Tok Imam tahu tak cerita ni cerita apa? Agak-agak Tok Imam memang tak tahu sebab saya belum beritahu. Ni aku nak beritahu kat apa. Ada seorang wanita bangsawan, anak orang kaya. Dia mencuri. Undang-undang Islam mencuri apa dia, Kak? Hukuman kepada mencuri. Hukuman kepada pencuri. Apa dia, Kak? Kerak kaki, tangan. Betul ke? Bagi dalil Quran sikit. Jangan duk sembang kemai. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Surah kelima Al-Maidah ayat 38. Potong tangan. Bukan denda, bukan penjara. Ya. Sikit nak faham memang. Terima pernah dengar saya sama tak tahu. Oh, kira peminat ni. Bila nak panggil baca khutbah sekali? Siapa tak panggil aku baca khutbah, hukum dia syirik. Oh, dia syirik tu. Hari ni di Masjid Pematang Pau, kau punya khutbah. Macam ceramah. Saya khutbah ceramah sama aja. Sebab saya akan tengok teks. Yang mana Allah bagi terlintas itu yang saya baca. Nabi bersabda, bila wanita anak bangsawan ni mencuri, Kak, pak dia orang kaya, jumpa Usamah bin Zaid, bab ke-350 kitab Riyadhus Salihin. Dia minta Usamah bin Zaid pujuk Nabi jangan potong tangan anak dia. Rupanya tuan Imam, dari dulu lagi orang duk guna kabel dia turun sampai ke kita. Usamah bin Zaid ni lurui. Dia akrab dengan Nabi, rapat. Sahabat, Tok Bilal. Pergi Tok Bilal boleh? Pada tadi azan. Memang Tok Bilal ya? Oh, elang 4,000 Tok Bilal. Tajalah tanya. Kalau kamu kena, aku nak pergi jumpa Menteri Besar. Best friend tu, jangan main-main. Ingat aku cerai sangat. Kan? Nah, jadi dia pun menyampaikan hasrat orang bangsawan tadi. Bila mana dia kata minta tolong jangan potong tangan anak dia di atas kesalahan mencuri, Nabi marah kat muka merah. Ini hadis dia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuh wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Waimullah law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Rawahul Bukhari dan Muslim. Patutlah sejuk sebab 5 horsepower duk atas kepala aku. Hampa macam nak bagi aku mati cepat. Oleh itu minta jasa baik tolong tutup. Saya sejuk tak boleh nak cakap, tolong tutup Ustaz. Tutup satu tu sudah. Dia bila panas baru ceramah aku panas. Saat lagi sejuk nak cakap dia keluar lain. Itu kelemahan saya lah. Saya tak tahan sejuk. Kalau tahu tadi ada sejuk ni, saya boleh lah bawa kain selimut. Cuba dengar makna bersama. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum sebelum kamu ialah apabila yang mencuri itu orang bangsawan, orang atasan, mereka tidak mengambil tindakan undang-undang. Tetapi kalau yang mencuri itu orang bawahan, marhain, rakyat jelata, mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Dan demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri,
nescaya ku potong tangannya. Habis sabda tu tuan-tuan, Nabi memerintahkan supaya wanita tersebut masuk menghadap, lalu dipotong tangannya. Itulah dalil Nabi pernah laksana hudud. Jadi saya nak abang terang, jangan benci terhadap syariat Islam. Hadis Bukhari, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa tak suka dengan sunnah aku, sebab itu sunnah dia pernah melaksanakan hudud, maka dia bukan dari kalangan umatku. Nabi tak mengaku umat siapa yang tak suka akan sunnah beliau. Apa pula kata Quran kepada orang yang tak suka hudud, tak suka syariat Islam? Yang ni kena tengok surah Muhammad, surah ke-47 ayat 8 dan 9, muka surat 1358, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau tak percaya, lepas rakam apa minta pergi check semua. Saya kata betul tak? Walladzina kafaru fataksallahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Sesiapa yang membenci terhadap syariat Islam, hukum hakam Islam, ayat ni jelas, fa ahbata a'malahum, maka gugurlah segala pahala amalannya, tak berpahala. Dulu pun kat awal dulu tu imam bila sebut hudud nano, oh, tak boleh dengar, buat hidung kembang. Ada orang buat tu. Kawan saya khutbah Jumaat untuk hudud. Dia bangun masa tu musim hujan, bawa payung. Dia katuk dinding tu. Weh, tak ada lain lah. Hudud. Tu. Agak-agak abang cakap macam tu apa hukum lah? Tak, aku tahu hang bukan mufti saja, aku tanyalah. Kok mana nak tahu ada dalil? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. At-Taubah surah ke-9 ayat 65 66. Dalam Islam ada 3 benda jangan duk benci, jangan duk peli-peli main. Pertama, Allah, termasuk hukum hakam. Siapa-siapa yang peli hukum hakam Islam, rojok jilid pertama musikah hadis, batal iman dan Islam. Hanya sekadar kata macam ni pun dia rosak akidah. Hukum apa ni? Habis. Lari tajuk dah ni. Abang, lari tajuk tak? Ha? Dah kalau lari hamil sambung. Ingat aku heran sangat. Tak lah, aku cakap pendengar sudah. Ayat Quran hadis ni. Kenapa tak percaya kot? Mana ada lebih benar melainkan Quran dan hadis lah. Wa man asdaqu minallahi haditha. An-Nisa 87. Tuhan cabar kita, ada lagi kah perkataan lebih benar pada Al-Quran? Kalau hadis Muslim, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadith hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Quran. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada petunjuk yang terbaik melainkan Nabi. Kena faham tu. Boleh tuan imam, saya duk renung lama macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Bunyi macam Indon gitu. Saya ceramah memang kuat melawak lah, jangan kecil hati lah. Bukan kata ceramah, tentang khutbah Jumaat pun saya buat lawak. Hak di bawah tu pakai gelak, habis pahala bawah. Aku tak apa, sebab aku khatib. Yang syok tu sekali itu ceramah khutbah. Saya sebut satu benar. Betul atau tidak? Kau tu dengan semangat, betul. Ya. Habis jawab apa? Ya Allah. Duk sengak tu dah bila khatib membaca khutbah. Nasib dia tak takbir. Kan cerita macam tu nah. Jadi nak abang lah, jangan sesekali membenci syariat Islam. Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah, tujuan matlamat yang kedua ialah untuk melaksanakan syariat Islam. Mana dia dalil wajib melaksanakan syariat Islam? Ni pun kena bagi bang. Kotak dia pun duk peli main. Kena dengan ustaz ni balik awal Surah keempat ayat 105 An-Nisa. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Yang ni orang panggil dalil apa bang? Dalil qat'i. Jelas, terang kewajipan melaksanakan hudud. Sesiapa yang menafikan, mengingkari dalil qat'i, hukumnya batal iman dan Islam. Cuba dengar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Tengok Allah sebut. Allah buat turun Al-Quran abang untuk apa? Litahkuma bainan nas. Supaya kamu menghukum manusia. Nak hukum macam mana abang? Bima arakallah. Dengan apa yang kami nyatakan dalam Quran tadi kan. Kesalahan mencuri, potong tangan. Kena potong tangan. Jangan duk pindah, jangan ubah. Itu maksud bima arakallah. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Tuan-tuan, tuan-tuan tahulah apa musibah yang menimpa kehidupan umat manusia yang membelakangi perintah Allah. Apa dia? Nama apa lah? Nama apa? Fitri. Oh, Fitri. Agak-agak apa dia? Apa yang Allah uji umat Islam hari ini? Kita ambil Malaysia dah lah. Tadi dengar mukadimah kemas sangat. Dengar sampai Putrajaya. Aku pun ceramah ke dia pun ceramah. Saya suka melawak je kan, Cik Ati. Baru sonok kan, baru hidup sikit, seriusnya. Sampai aku pun lupa aku tanya hang apa. Saya tanya apa tak? Ya. Tuan, dengar baik-baik. Tadi saya baca hadis, saya nak baca Al-Quran tu. Bila kita membelakangi perintah Allah, hukum hakam Islam diketepikan, inilah rupa bentuk kehidupan kita. Ayat paling simple tuan-tuan. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 55. Betul ke ustaz ni duk sebut ayat? Saya tak kata 100% betul. Sebab tak boleh. Yang betul, yang tahu segala-galanya Allah. Kita ada saja kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalil An-Nisa 28. Aku cipta manusia ni dalam serba kekurangan. Dah hang boleh tang ni, hang korang tang ni tu Imam. Boleh tang ni, kemas tang ni cerai pula. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Itulah natijah, itulah balasan Allah bila manusia tak ikut Quran. Quran kata curi potong tangan, tak mau buat. Kita buat undang-undang ini ayat dah. Dengar Allah Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Apa dia bang? Quran lah kena ikut. Panduan yang paling sempurna. Quran ni tak ada ting lah. Pasal apa paling sempurna? Saudara Fitri, Ustaz Fitri. Dia pun kata silap aku mukadimah panjang tadi. Dan kali pendek-pendek sudahlah, duk tunjuk kemas pula. Tuhan suruh ikut Quran sebab apa yang ada dalam Quran, perintah suruhan baik, perintah larangan baik, berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Yang hampa tak mau ikut siapa? Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 52. Apa yang dalam Quran? Suruhan baik, larangan baik, berdasarkan ilmu aku. Aku pencipta dan pemilik kamu. Tiba-tiba ya ilah ya, zikir sampai bergegang masjid tu. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Keluar-keluar masjid tak mau ikut undang-undang Allahu akbar macam mana?
Pasal hangpa tak mau ikut, Tuhan kata, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu sebelum aku datangkan satu musibah secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Berlaku tak Tuan Imam? Musibah yang datang secara mengejut. Apa dia Tuan Imam? Kalau Tuan Imam jawab tepat, RM1. Satu saat sekarang habis. Nasib baik. Nah, apa dia? Covid, betul. Sebelum ni saudara Fitri, kita pun tak tahu mendatang apa Covid ni. Kan? Azan dulu kan jalan tu ya. Coronavirus, apa benda? Pernah tengok coronavirus? Tak pernah. Toyota Corona. Tuhan bagi warning nak amaran, hampa ketegar. Hampa tak ikut Quran, aku nak bawa mai satu musibah. Azab di dunia adalah bala bencana. Ni bala petaka. Datang secara mengejut sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tengok 2 tahun. Apa yang berlaku di Malaysia? 30,000 orang lebih mati. Lagi jutaan orang hilang pekerjaan. Bukan kata ribu juta. Duduk bilai mana dia duduk ni? Masjid ni macam-macam kan. Itu nak tutup tak kerti lah. Tambah ustaz duduk tegak pula kalau kabut nak tekan. Aku pun sama orang bukan pandai sangat. Sebab tu saya silent awal-awal. Tadi dia buat kelang kabut bunyi pelik-pelik, kelang kabut kita pula kan. Tak payah tutup. Apa nama handset ni on juga. Tengok pokok ada apa-apa ke. Kan? Tu Tuhan sebut. 1 juta orang saya pasal di Malaysia tanya hilang pekerjaan. Berapa banyak syarikat yang gulung tikar. Betul tak? Satu dunia abang 25 juta yang meninggal dunia kerana Covid. Saja nak tanya Tok Imam lah. Tok Imam cucu lah. 2. Allah, Tok Imam ruginya. Patutnya Tok Imam ambil lepas dos ketiga. Dos ketiga tu best Tok Imam saya ambil. Pasal dos tu dia nampak, dia nama dia dos penggalak. Lepas cucuk kau aku punya galak lah. Ya Allah, tak tahu lah. Ya Rabbi. Boleh Tok Imam ceramah tahun ni boleh? Boleh tak Mak Zimat? Tu pun hampa tak mau jemput aku. Aku memang pandai ceramah. Kayak Quran, hadis banyak. Lawak lagi tak. Tak kering gusi. Boleh Tok Bilal tahun ni? Kalau tak boleh mari kita forum dua. Tok Imam tu boleh tak ambil dus penggalak. Ya Allah. Ni keempat ni pula merla. Lepas galak dengan merla kena menikahan pak ya. Kan? Tu cerita dia. Tak gilang kan tu abang tak ada kata siapa-siapa, kata Tok Imam Nah. Tu Tuhan kata tu. Hampa tak ikut apabila manusia menyalahi perintah Tuhan dalam ayat yang lain. Surah An-Nur, surah ke-24 di pertengahan ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Allah sebut dah. Kamu menyalahi perintah aku bawa mai musibah, azab. Musibah, azab di dunia mana malapetaka ataupun malapetaka. Dia mai coronavirus tu dia. Dan tuan-tuan, kerana syariat Islam tidak ditegakkanlah negara kita jadi macam ni, kucar kacir. Apa kata? Nabi kata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bila pemimpin yang diberi kesempatan berkuasa, dapat kuasa jadi kerajaan, tak mau laksana syariat Islam, dengar pula hadis ni. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kan jadilah ini. Apabila pemimpin satu kaum enggan, yakni tidak mau melaksanakan hukum hakam Islam,
yang Allah turunkan, yang terkandung dalam Quran, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan, sebagai pedoman, ketika itu kehidupan rakyat yang dipimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-poranda. Cara ni, lepas satu masalah Tuan Imam, lepas satu lepas tak habis-habis. Penghinaan terhadap Islam tak usah kira. Tidak. Sebab itu matlamat hijratul Rasul. Pertama, menegakkan sebuah negara Islam. Kemudian melaksanakan syariat Islam. Akhir sekali, nak berhenti dah kah? Ni sampai berapa? Tadi start 8.15. Habis berapa? 11.15. Main sambung tak boleh? Aku nak dengar pula. Kemas tengah mana? Sikit lagi tak berhenti kan? Paling cepat pun dekat sejam lah kan. Lama-lama bohong tak lagi hampa macam tu lah. Tersengguk. Aku tanya, faham tak? Faham Ustaz. Siapa faham? Ustaz lah. No. Ustaz yang faham, pendengar tak faham, audiens tak faham. Aduh, letih. Nah, tu matlamat pertama, membina sebuah negara Islam, kemudian melaksanakan syariat Islam. Bila syariat Islam diketepikan, inilah kehidupan rakyat. Jadi kucar kacir, hina Islam pagi, petang, siang, malam. Orang Islam hina, orang bukan Islam hina. Atau keluar pula ajaran baru, hadi minallah. Hadi minallah tu saya dipahamkan tuan-tuan, dia orang Indonesia, dia bukan orang Islam, Kristian. Ada pengikut lah, ya Allah buat pelik-pelik yang hampa ni. Saya tak alim tuan-tuan, tapi kalau puak-puak sesat ni boleh menyesatkan saya, mana lepas hebat. Pasal apa? Saya apa pun hujah, aku nak dengar Quran dulu atau hadis. Tu macam dulu di Selangor tu haji, nama dia Haji Abdul Kahar. Pernah dengar nama dia? Tak pernah. Dia mengaku dia Rasul Melayu. Adakah Rasul Melayu, Syekh? Tu dia mengaku. Ada lagi ke Rasul selepas kewafatan Nabi? Anda pasti? Bagi dia Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 40. Tak ada nabi, tak ada rasul. Bila kita faham Quran, hampa nak kencing payah Bukan nak cakap besar, syukurlah Allah bagi. Waktu tuan-tuan, hadis Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila Allah nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah kurnia kefahaman agama kepadanya. Kita mengaji walaupun tak tinggi, tak ada PhD, kita faham. Tapi kalau sampai PhD pun duduk main merapu, buat apa? Tuhan ada tangan lah, Tuhan duduk di arash lah. Sabut lah tu Tok Imam. Kalau Tok Imam tak angguk tu, puak-puak dia nasib baik angguk. Atau kutuk pula ulama. Ulama bukan maksum, amboi. Hang semayang, hang tengok Nabi semayang lah. Nak tanya hampa. Tanya dia apa? Hampa semayang apa tengok Nabi semayang? Dah. Itu hantar orang mana? Berdasarkan hadis. Siapa hurai hadis? Siapa syarah hadis? Ulama. Ikut ulama je lah. Tidak. Ni lagi satu ni celaru Wahbi, Syiah, pelik-pelik mana. Hang habak lah, hang PhD hebat tak mana pun, kalau dengan saya aku nak dengar dari Quran dulu. Dari hadis tu ada aku ikut, tak ada minta maaf. Mengaku Rasul pun ada pengikut. Hadi minallah. Di antara ajaran dia tak perlu semayang. Panggil hadi minallah tu nak sepak sekali. Surah 15 ayat 99, surah Al-Hijri, wajib benar semayang selama mana akal fikiran siuman kau. Lagi tak gila. Selagi nyawa di kandung badan, semayang, puasa, zakat, haji wajib kena tunai. Hang kata tak payah semayang, tu sesat. Ustaz tak sesat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah ke-15, surah Al-Hijri, ayat terakhir, ayat 99. Kemah ada Tok Imam macam ni? Saya tak pun nak mengaku siapa. Ada lagi kemah berlagu.
Itu cerita dia. Tu hamba mengikut, aku pelik semua. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kan? Ni nak abang bagi kat saudara Fitri. Nabi dia berguru dengan siapa? Siapa dia guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh. Nampak macam ustaz. Ustaz lah. Aku tahu hang ustaz mengakulah. Betul tak ustaz? Atau baru nak start? Ustaz lah. Kita boleh sekian orang lah ni. Martabat aku dah naik dah. Nabi berguru dengan Jibril. Tuan-tuan berguru dengan ustaz-ustaz. Bid'ah. Bid'ah tak? Minggu depan hampa buat temu janji Jibril main mengajar nanti hamba. Jibril kata hari ni aku tak boleh main, aku ganti dengan Israel. Dia ambil nyawa pok-pok. Balik awal bukan hampa. Bukan semua bid'ah. Nabi tak buat, kita buat jadi bid'ah. Loh, Nabi mengaji dengan Jibril, kita mengaji dengan Tok Guru, takkan bid'ah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis Ibnu Majah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis Muslim, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis Tirmizi. La ilaha illallah. Maya. Maya no? Macam ni pun TV3 suku tak jemput aku. Astro, TV Hijrah duk jemput acara-acara tu, orang tak faham Islam. Betul tu Imam. Kita ni kena cakap Islam kau bagi orang faham betul-betul, bukan nak ambil hati. Saya walaupun baru dalam bidang dakwah, baru 30 tahun kan, tapi pengalaman luas lah ya. Kita cakap betul ya. Takut tadi orang tak panggil. Tu pun unsur-unsur syirik ya. Betul? Akidah tak betul ya. Saya ada masjid yang bagi bonti. Ada masjid yang bagi bonti tapi tak abang. Dekat-dekat sini. Kaki untut. Tak ada ulur apa, hidup sampai kelar. Oh, alhamdulillah. Kita tak perlu kaya dengan orang ringgit. Laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghina nafsi. Pegang ni hadis Imam Bukhari. Bukannya kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar kaya jiwa. Faham Ustaz? Jiwa yang kaya macam Ustaz, dia rasa cukup, dia rasa puas dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Tidak Ustaz? Ustaz kahwin ke? Jadi ni tanya apa nak jawab? Bisu ke apa? Dengan aku pun sakit lah. Nah, jangan nilai wang ringgit segala-galanya. Nah, yang penting jiwa kita rasa cukup. Alhamdulillah. Saya nak kereta buruk Nazar, bukan Alphard, bukan Velfire. Tak lawat apa. Alhamdulillah. Kan? Boleh buat kerja dakwah. Tak? Sekolah apa dah? Tahun ke-13 dah. Kan? Tu flyer dah. Kita sedang membina bangunan yang ke-7. Bangunan ni besar. 2.6 juta. Kita dah belanja 1.7 juta. Nak cari tak banyak dah Tuan Imam, 900,000 lagi. Tuan Imam boleh bagi pinjam saat agak-agak 500,000 rupiah ke? Boleh? Kalau tuan-tuan nak sumbang tu dia tabung. Ada flyer. Niat wakaf. Wakaf yang saya perkenalkan, wakaf yang tak ada had. Bukan satu kaki persegi 100, bukan satu lot 50. Tak boleh. Boleh macam tu, tapi bagilah peluang orang susah-susah nak berwakaf. Dari Quran ada Tuan Imam. Sebelum saya perkenalkan yang ni tuan-tuan, nama dah saya dah buat kajian. Saya telefon ahli majlis fatwa. Saya cerita, oh betul dia kata betul juga no. Makna kita bagi peluang. Contoh bangunan ni nilai 1 juta. Kita buka wakaf untuk 1 juta. Bukan lot, bukan kaki persegi. Abang RM1, kau ni RM1,000, kau ni RM10, kau ni RM1. Genap 1 juta kita tutup. Ramai tak boleh wakaf? Tuan Imam. Tuan Imam macam tak setuju pun. Kan? Lah ramai dah orang buat cara tu.
Saya lama dah duduk fikir. Kenapa kita tak bagi peluang orang nak berwakaf? Faham kau? Faham. Saya masuk duit dalam tabung. Tengok beg duit pun tak bawa. Bawa beg telekung jam. Saya duk cari seorang-seorang macam ni lah Tuan Imam. 13 tahun lah. Kita integrasi akademik dan agama ambil SPM. Nah, keputusan SPM kami tiap tahun alhamdulillah lah boleh. Ada satu ketika dapat 9A, 7A, 6A, 5A. Tak ada A pun ada. Yang tu slow sikit. 130 orang dah hafal Quran selama 13 tahun. Setahun 10 orang, setahun 10 orang. Lepas mengaji lama lah 6 tahun tu kan. Lepas ke habis. Syukurlah Allah bagi peluang saya melibatkan diri dengan tahfiz. Saya duk cari apa? Seorang-seorang mana ada orang lain cari? Tak ada, orang lain lah bawa balik lah sikit-sikit. Kita dah berjuta dah. Nah, faham tak ni? Faham, tabung duk tentu. Jangan sambil duk balik duk tengok tabung senyum pula. Senyum lah. Senyum tu sedekah Ustaz. Jangan. Tak siap dah bangunan aku. Kan? Nah, tu cerita. Akhir sekali, apa yang Nabi buat di Madinah? Tadi kita mula 8 suku, lambat lagi lah. Kan? Perjanjian kita sejam ya, Fitri. Lebih pada sejam Tuan Imam, overtime. Boleh? Boleh? Boleh apa? Boleh belah? Sama okey empat saja tak mau jemput aku. Saya nak sebut ringkas-ringkas yang kedua. Apa yang Nabi buat? Nabi telah menyatukan Aus dan Khazraj. Tidak memang no? Yang berperang puluhan tahun. Tapi Nabi bawa Islam, Masya Allah. Kenapa tak contohi beliau? Dah sambut ma'al hijrah, bagi cuti tu no? Melayu? Kelai, pagi petang, siang malam. Aduh. Tuan-tuan nak dengar kan? Ayat tentang kewajipan bersatu. Mai saya nak tanya pepatah Melayu, kau pandai tak? Bersatu, teguh. Bercerai? Apa dia kak? Ampun lu lang. Kalau bab tu hang cekap no. Mai duduk depan ni kalau apa ni? Aku nak kata yang tu lah, hang balan ke aku. Abang tu kata bersatu teguh bercerai nikah lain lu lang tu. Tuan-tuan, dalam Quran Tuhan sebut wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 46 tu Imam. Ni ayat penyatuan ummah. Dan taatlah kamu pada Allah. Dalam masa yang sama mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga satu kewajipan. Cuba lepas Allah kata wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantah, bercakaran, bergaduh sama sendiri. Pasal apa? Fatafshalu, kamu lemah semangat, wa tadhhabari hukum, hilang kekuatan kamu. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kata Allah. Allah sama-sama dengan orang yang sabar. Tuan-tuan dengar elok nah. Cukuplah aku 60 tahun dah. Kita ni pun lebih kurang Aus dan Khazraj je lah. Kelih. Penyatuan rumah ni bagus tak Tuan Imam? Imam, nampak pakai kepiah penyatuan? Gagah duk pakai lagi. Orang tak mau dah. Aku nak pakai pun malu. Aduh. Nawak ya Tuan Imam? Awaklah pemimpin Melayu kita haprak macam ni. Saya nak sebut politik sikit lah tuan-tuan, ketinggalan zaman. Fakta bukan auta. Tuan-tuan, penyatuan ummah yang kita amalkan di Kedah ni terbaik lah. Nah, di Kedah ni bulan purnama ada 15 kerusi. Bersatu 6. UMNO 2. Jadi jumlah 23 kerusi. Faham? Jadi kerajaan.
Exco 10 orang, termasuk menteri besar 11. PAS 15 kerusi, 4 lah Exco. Bersatu 6 kerusi, 5 Exco, seorang jadi speaker. UMNO 2 kerusi lah, seorang Exco, seorang jaga JLC. Baik tak penyatuan yang kita buat? Kita banyak tolak ansur ni. Patutnya orang kerusi banyaklah sapu semua Exco, betul tak Tuan Imam? Hampa ni minta maaf lah, jenis tak suka dengar majlis ilmu. Ada kuasa nak halang orang lagi ada. Itu masalah. Jahil tak mau sedar diri. Ni ayat Quran ni tuan-tuan. Mari saya baca dalil kedua, surah ke-21 Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ni ayat penyatuan tuan-tuan. Nah, apa dia maksudnya? Sesungguhnya inilah agama kamu, ataupun inilah bangsa kamu, kaum yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Cuba pergi tengok tafsir penyatuan ummah, dia ada syarat tuan-tuan. Yang rugi ni Melayu lah. Betul tak Duk Bilal? Pasal apa Duk Bilal? Saya kata rugi Melayu. Bila Melayu sama-sama Melayu bergaduh. Nabi ni hijrah lah, tak lari tajuk fitri. Hang kata lari tajuk tengah kena dengan aku. Betul. Nabi menyatukan Aus dan Khazraj. Usaha untuk menyatukan orang Melayu Islam di Malaysia dah berjalan. Ada 2 tahun. Ada no? Kat 2 tahun kan. Sampai teriak-teriak. Nasib baik aku tak pergi sama tu imam. Kalau tak letih ayat mata tu keluar. Lah istiharah tak mahu. Kan? Nak go solo. Masa kuat sangat ha. Saya takut tuan-tuan, na'udzubillah, jangan dapat komunis ya. Komunis di Malaysia Tuan Imam ada 2 tau. Cina komunis, Melayu komunis. Percaya tak? Pasal apa saya kata Melayu komunis? Lah, Rashid Maidin tu Melayu komunis lah. Sebab tu mana-mana Melayu baik sangat dengan Cina komunis, keturunan mereka semua tu. Hak Islam tak mau, ya Allah. Bang, nak komen apa? Mata nak angkat tak larat mengantuk dah tu, tak sat gelap je sakan. Tak dengar abang. Ni kita duk buat dah lah ni. Ingat marah kat aku. Cakap macam nak marah, cakaplah lembut-lembut sikit dengan Tok Guru. Kita duk buat dah bang, sama malam lawak. Kita duk tengah buat dah ni. Cantik dah. Allah buat terus lah ni. Saya boleh bagi macam-macam jawapan. Cuma saya nak sebut lah. Kalau Melayu ni berterusan bercakaran tuan-tuan, Allah sebut apa dalam Quran tentang bukan Islam? Dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Dengar elok-elok. Ni abang, ayat ni Allah cerita tentang sifat orang bukan Islam. Dulu, kini dan selamanya sama ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'. Kali kulian lenguh dah lah tu. Tak dan sejam lenguh dah. Tu kemeluan. Mula sandak dah tu. Ada orang di mana satu tempat tu kak, dia mengaji sambil sandak, tapi meninggal dunia. Sampai sandak tak lama tu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba' illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tuhan sebut bang. Kali saya nak jawab ni. Tuan-tuan nak marah pun saya nak jawab. Dan orang-orang kafir kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung pada sebahagian yang lain. Sekiranya kamu umat Islam tidak saling lindung-melindungi, tolong-menolongi, kamu akan berhadapan dengan apa? Fitnah dan kerosakan yang besar. Faham tu Imam? Makna bukan Islam cannot be trusted 100%. Jangan percaya kepada satu patut. Kena berwaspada. Sebab
Sikap mereka abang, mereka saling bantu-membantu. Kita orang Islam berkeli pagi, petang, siang, malam. Mereka duduk tepuk tangan, duduk tunggu kehancuran orang Melayu Islam. Nampak? Mereka kata dulu boleh kawan dengan komunis. Tu ada akaun tu, dia hentam saya dalam Facebook. Alah, hang tu duduk tengkak lah bab Quran hadis, walaupun aku tak boleh, hang tak boleh makan aku kan. Hari tu ada seorang cuba nak test saya. Abang, saya bagi Quran hadis, Quran lain dia angkat tangan kerana. Pasal apa dulu boleh kawan dengan komunis? Pasal apa abang? Bukan komunis atau imam, Yahudi pun kita boleh kawan. Syarat wa in jana'ul salmi fajnah laha. Dari Quran surah 8 Al-Anfal 61. Bila musuh sudi untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Ini ajaran Islam. Tok Lebay ni dia rajin baca Quran, dia tengok tafsir. Kan? Depa kuliah pun malas. Itu duk kata kat Tok Lebay macam-macam. Selama mana depa sudi untuk berdamai, kita boleh berdamai. Bukan Islam yang nak membantu Islam boleh dijadikan teman rapat. Hijratul Rasul ada Abdullah Urakid. Dia musyrik tuan-tuan. Dia menjadi penunjuk jalan. Dia nak tolong sampai Nabi sampai selamat ke Madinah. Itu yang wujudnya tahaluf siasi. Kau tahu apa dia tahaluf siasi? Kerjasama politik. Nabi Sayyidina Abu Bakar mengupah Abdullah Urakid, musyrik, kafir, menjadi penunjuk jalan. Sebab dia amanah dan boleh dipercayai. Dia nak bantu, nak bagi Islam menang. Boleh bekerja sama. Itu contoh yang Nabi buat. Contoh dalam Quran, surah ke-60, ayat 8. Orang bukan Islam yang tidak menentang agama kita, boleh kita berkawan, boleh bersahabat. Faham? La yanhakumullahu 'anil ladzi la yuqatilukum fid din. Lam yuqatilukum fid din. Tak maaf. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Surah ke-60 Mumtahanah ni saya nak jawab nak. Kenapa dulu kita boleh berkawan dengan depa? Masa tu depa tak tunjuk belang lagi. Depa tidak menentang agama kita. Islam kata siapa-siapa yang bukan Islam tak menentang boleh berkawan. Ni ayat ada. Allah tak larang. Yang Allah larang, innama yanhakumullahu 'anil ladzi qatalukum fid din. Yang terang-terang dia lawan Islam, hina Islam, dia halang segala-galanya hak orang Islam. Berlaku tak abang nak tanya abang sikit? Kalau kena hak depa, ini hak asasi manusia. Kalau tak percaya, cuba Tok Lebay semua angkat tangan. Kami nak laksana hudud. Allah berkelahi dalam parlimen. Sedangkan puak-puak ni memang biadab, tuan-tuan, puak-puak komunis ni. Sebab dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 11-1, dengar elok kak. Every person has the right to profess and practice his religion. Faham tak tu? Tu bahasa Urdu. Tiap-tiap orang adalah berhak, dengar elok, menganuti dan mengamalkan agamanya. Tuan Imam, saya orang Islam, nak hudud, peruntukan dia kata boleh. Dia India, dia nak buat Thaipusm ke, Dipa balik, boleh. Faham tak? Tapi bila kita nak ada halangan. Tapi aku tak ada rezeki oi. PRU dulu aku masuk. P015 Kota Imam tak tahu. Bukan kalah Tok Imam, belum menang. Kalau aku menang itu Parlimen Sungai Petani, mampus pokok komunis ni. Kau hantam kau ajar. Saya akan cakap orang putih dan bakal. I was at this College Sultan Abdul Hamid, you know. Saya sekolah orang putih, English educated, you know. Perlembagaan Persekutuan Tok Imam semua duduk tani ni, bukan ayat Quran hadisnya. Tuan duduk bertengkar aku. Saya nak ambil sebelah satu hang jawab. Pasal apa? Bila mai hak orang Islam, hampa halang. Hampa tak bagi buat. Bila kena hampa hak asasi manusia. Apa dia jawapan abang? Tekan nak balik kau? Tak beri. Tu tak suka dengar lah tu. Masuk politik kan lari balik.
Tu yang kita selalu orang Melayu ni. Politik suku, agama suku tu betul ke pandangan tu? Ideologi tu, fahaman tu betul tak Tuan Imam? Politik suku, agama suku. Imam. Tuan Imam duk cengok apa lama tak jawab. Dia kata aku jawab pun kena, tak jawab kena. Lebih baik aku usah duk kata apa. Saya nak abang bagilah. Politik suku, agama suku, ajaran Kristian. Dalam kitab Injil Matius chapter 22 verse 16 to 22 aku hafal weh. Tu yang keluar politik suku, agama suku, ajaran Kristian Tuan Imam. Kitab Injil Matius. Bahaya tu, rosak akidah. Islam ajar soal pemerintahan. Kan? Bila tak suka politik jadi macam ni. Kahwin ni. Awak tak kahwin, duit tak cukup. Awet tak ada awet. Oh, handsome macam ni pun tak ada awet. Apa punya cerai. Anak Tok Imam pun nampak muka sama. Ada. Saya bukan apa kak. Kesian kat cucu-cucu kita tu. Kalau orang Islam asyik bercakaran, Tok Imam sama. Ada ayat Quran Tok Imam, oi, saya taklim tapi banyak modal. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9 abang. Tuhan kata apa? Hendaklah kamu menaruh rasa takut, rasa bimbang terhadap apa dia? Zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada satu hari nanti. Abang, kita mungkin insya-Allah kita akan memperjuangkan Islam sampai ke akhir hayat anak cucu kita. Kalau macam ni punya keadaan akidah pun semua lingkup, ajaran-ajaran sesat banyak. Tok Imam percaya kalau pakai selamat. Tok Imam berapa orang cucu dah? Oi, boleh tahan juga. Kalah lah aku. Baru 15. Anak ramai kot. 4 orang cucu 15 ke? Kita serupa. Anak 4 orang. Bila tengok muka cucu, ya Allah, tak tahulah macam mana masa depan lepas ni. Ayat saya baca An-Nisa ayat 9. Tuan-tuan sanggup kan nak tengok anak cucu kita diperkotak-katik, dipelekeh, dizalimi abang? Kafir yang menentang agama kita memang dilarang sekeras-kerasnya oleh Allah, tidak boleh dijadikan teman rapat. Saya sembang kemas lah, Mumtahanah ayat 9. Boleh? Sebab tu saya tak sebut. Mari kita bersatu lah, cukup lah. Nah, tolaklah dunia setengah ni, dunia sangat ni, no. Duk berebut tu bukan ada apa tadi, dunia ya. Bila jadi ketua apa berlaku abang? Satu untuk kau, satu untuk Tok Imam. Aku tengok saja. Tak ada apa. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Ni yang berlaku. Nampak muka tak senyum lah. Tu tak suka dah saya masuk politik ni. Nak berhenti lah. Tu cerita hijrah. Penyatuan ummah ni penting. Ingatlah untuk mengakhiri. Syarat nak menjayakan penyatuan ummah ada 5 syarat. Kalau tidak, tetap gagal. Abang kata, panggillah Tok Lebay apa, selagi kita tak memenuhi 5 syarat ni, tak akan berjaya. Pertama apa dia? Pertama sekali, kesemua umat Islam wajib menyembah Allah yang satu. Jangan sembah pemimpin. Pemimpin ni bila tak ada ilmu abang, sampai dia suruh kita bertuhankan dia. Abang percaya tak? Anda yakin? Surah ke-34 ayat 33. Surah Sabah. Sampai dia suruh rakyat sembah dia. Aku ni macam Tuhan. Ustaz ingat tak ayat tu? Wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahar id ta'muruna an nakfura billah wa naj'al lahu andada. Sampai macam tu pada. Faham? Sembah Tuhan yang satu, bukan sembah pemimpin. Tuhan tunjuk contoh Fir'aun, Namrud, pemimpin haprak. Tidak? Rakyat semua taat pada mereka. Rakyat semua sembah mereka. Tapi apa kehidupan mereka? Habis. Semua binasa. Tidak? Yang kedua, setelah kita semua menyembah Allah yang satu, penyatuan ummah yang kedua, menganuti agama yang satu, cara hidup yang satu.
Agama-agama ni way of life. Ingat, agama kita sumbernya Al-Quran As-Sunnah. Yang ketiga, menyembah Allah yang satu, menganuti agama yang satu, berpandukan kepada kitab yang satu. Bila sebut kitab, saya sebut dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Quran An-Nisa 59, dari hadis pun ada. Quran Sunnah sumber rujukan utama kita. Yang keempat, mencontohi Nabi yang satu. Tak ada lain dah. Contoh terbaik, dia pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga. Hebat tak dia? Hebat. Sebab dia, Nabi SAW dibimbing dengan wahyu. Contohi beliau. Ni pergi suruh contoh barat, timur. Ada tak dulu kan? Contohilah timur. Nak belajar kat apa? Kat Jepun. Zaman saya sekolah tu, punya umbu tuan-tuan. Pergi belajar sejarah tu, puak-puak komunis tu. Lenin, tahu Lenin? Mana hampa tak belajar? Stalin, tak tahu? Cristiano Ronaldo? Oh, yang tu tahu. Lionel Messi? Neymar? Tak kenal? Shahril Long? Tu pemain bola sepak terunggul. Tapi belajar buat apa? Saya sejarah tu memang dalam bahasa Inggeris tau, history. Kepujian tu. Aku ingat sungguh fakta. Saya jawab lima soalan, lima muka surat lah. Bukan selai. Tapi semua fakta. Kepujian. Punya ingat fakta. Abang kalau boleh jawab tu, RM200. Tahun bila Tun Perak meninggal dunia? Tok Imam nak cuba? Hampa tak boleh. 1498. Pergi cari, dia kata. Bila Alfonso buka kaki. Main duk tengok Melaka. 1509. Bila dia tawan Melaka? 1511. Betul tak? Saya sejarah. Lepas tu saya duk fikir, nombor aku senang ingat, fakta-fakta pasal apa tak boleh ingat Quran. Tu yang saya belajar Quran tuan-tuan. Alhamdulillah boleh tahu ni lah. Tak hebat, bolehlah sikit-sikit. Contohi Nabi yang satu, jangan contohi yang lain. Dia sebaik-baik, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Azab 21. Yang kelima, yang ni pun tak boleh buat tuan, kelima. Mengarah kepada kiblat yang satu. Abang tahu tak? Orang Islam kita pun kiblat tak sama. Abang tak tahu. Di Kedah okey lah, semua menghadap Kaabah kan. Cuba pergi Yaman. Saya pernah duduk di Yaman kau, abang ingat aku tak mengaji ya? Aku pergi juga Yaman. Duk cadang nak pergi banyak tahun lah. Punya handsome macam ni, tak ada Arab kenal kat aku. Aku tu Arab ni kan? Anak nak kahwin, so saya balik bagi dia kahwin, saya buka tahfiz. Tak pergi dah. Dan juga lah pergi. Di Yaman tuan-tuan, Kaabah mereka bukan menghadap Kaabah Mekah, tempat lain. Mereka ni puak-puak Ismailiyah. Bila saya nak pergi umrah di bulan Ramadan di Yaman itu, saya pergi umrah sebab cuti. Waktu Ramadan cuti. Kita kalau naik kapal terbang nak pergi Mekah, depa baru sampai daripada India. Saya tanya sahabat-sahabat, depa ni nak pergi mana? Depa Kaabah depa di Yaman. Arah kiblat pun tak sama abang, tu macam mana kita nak bersatu? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Al-Baqarah 144. Hampa pergi menghadap ke mana? 5 benda ni abang, penyatuan rumah. Betul abang? Bukan mudah, bukan senang. Nah, nak sembah Tuhan yang satu payah. Dia duduk sembah tokeh dia lah. Dia lah hak duduk bagi kat dia lah. Sampai dia nampak macam Tuhan. Tu rosak akidah. Tak apa nak mengaku dah, mengantuk dah. Cukup lah, aku memeluat. Nah, itulah sedikit ma'al hijratul rasul, cara saya. Tuan-tuan jumpa orang lain esok, dia bawa cara dia pula. Tapi saya gabung agama ada, politik pun ada. Bukan Nabi ni ahli politik. Jangan duk kata bukan ahli politik lah. Jadi saya nak bagi salam dulu nah. Salam habis semua, saya doa bagi salam, tutup. Sebab tu baru saya nak terang sikit lah.
Boleh. Nanti kadang-kadang bila kita duk war-war ni tuan imam, dia pentam kita dalam masjid kempen semua tak kena. Payah. Hampa tak ada sekolah, hampa tak tahulah sembang ke mai. Ni, tuan imam tahu tak pekerja saya ramai mana? Cicap lang tu. Ayah ni je lah. 70 orang. 70 orang. Budak ada 250 orang. Sekolah rendah, menengah perempuan, menengah laki-laki. Pekerja 70. Sebulan nak bayar gaji, pek pak cing. Pek cap cing. 80,000. Makan asrama ni. Sebulan perbelanjaan kami, pak goceng 150,000. Siap beliau. Makan tak habis. Aku bokau ciak, makan tak cukup. Kita kempen pun tak kena. Bukan aku buka pusat maksiat. Dia tak? Hampa dah tak boleh duduk diam tu dah. Ceramah hampa pun cerai. Kan? Tak ada isi tu. Nak cakap politik pun tak berani. Kita bercakap ada sadar Quran hadis, nak takut ke siapa? Kita buka sekolah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.